Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 25 September 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Unit. Program #RosCare Prihatin COVID-19 Himpunan Sinergi Pertubuhan Kebangsaan Negeri Pahang 2021 yang dilancarkan Jumaat lalu merupakan kolaborasi antara Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS, Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin berkata, ia turut melibatkan usaha menggabungkan 9 buah NGO kebajikan dari seluruh negeri Pahang untuk menjayakan program tersebut. Yang mana ianya adalah satu kolaborasi di antara ROS bersama dengan Majlis Kebajikan Negeri Pahang dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Dan kita menggabungkan 9 NGO kebajikan daripada seluruh negeri Pahang untuk menjayakan program ni lah, ya. Dan saya kira adalah satu program yang sangat baik kerana NGO biasanya dia hanya menjalankan aktiviti kebajikan. ROS ni kita tahu adalah satu agensi yang mengawal selia semua pertubuhan-pertubuhan, ya. Jadi dengan penglibatan ROS bersama dengan NGO kebajikan ni akan dapat memberi orang kata satu sinergi baru lah, ya, bukan saja dari segi tadbir urus yang lebih baik NGO ni, tetapi untuk memastikan mereka ni memang dapat orang kata melaksanakan peranan mereka dengan lebih berkesan lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program #RosCare Prihatin COVID-19 Himpunan Sinergi Pertubuhan Kebangsaan Negeri Pahang 2021 di bangunan Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang di Kuantan. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Encik Wan Zainul Azam Khamis atau Abdul Majid, Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Pahang Tuan Syed Zulkifli Syed Muhammad serta Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang Encik Zulkhairi Zainul Abidin. Sementara itu, Datuk Seri Hajah Shahniza berkata, sokongan dan bantuan turut diberikan dalam memperkasa setiap NGO yang ada. Seterusnya memastikan agenda kerajaan negeri menjaga kebajikan rakyat serta keseluruhannya dapat dilakukan dengan sempurna. Kerajaan negeri juga sentiasa terbuka untuk menerima kritikan dan sebagainya asalkan ia kritikan yang membina dan akhirnya semua pihak dapat mencari satu jalan dan kebajikan untuk semua. Beliau berkata kerajaan negeri juga memberi peranan kepada NGO bersama-sama untuk turun padang bagi memastikan tiada rakyat yang terlepas pandang. Melalui NGO ini dapat memastikan semua pihak tanpa kira latar belakang agama, bangsa, kaum maupun ideologi politik dapat dibantu. Dua penerima e-kasih di kawasan Dewan Negeri Dong Raub menerima bantuan rumah baru di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin Giat Mara bernilai RM96,000. Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Syahiruddin Abdul Muin berkata, bantuan tersebut bernilai RM48,000 setiap rumah dan telah diberikan kepada penerima yang layak di kalangan peserta e-kasih. Beliau berkata, rumah ini telah pun siap dibina dan majlis serah kunci kedua-dua rumah ini telah diserahkan kepada penerima di lokasi rumah masing-masing. Diharapkan rumah ini akan dapat memberikan keselesaan kepada kedua-dua penerima dan keluarga masing-masing. Menurutnya, rumah pasang siap IBS tersebut telah didirikan oleh Giat Mara Daerah Raub. Dua penerima iaitu Encik Abdul Rahman Zakaria dari Kampung Pri Pamah Rawas dan Encik Khairul Aris Mat Akhir dari Kampung Kuala Keloi sangat gembira dan bersyukur kerana telah menerima bantuan rumah tersebut. Pahang mencatatkan sebanyak 779 kes baharu COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling tinggi kes.
Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 286 kes, diikuti Temerloh 133 kes, Lipis 121 kes dan Bentong 56 kes. Selain itu, Pekan mencatatkan sebanyak 53 kes, Rompin 50 kes, Bera 27 kes, Raub 23 kes, Jerantut 14 kes, Maran 11 kes dan Cameron Highland 5 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, mengamalkan jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cecair membasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini terus mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Kira-kira 5,000 penduduk akan menerima manfaat daripada Jambatan Baharu Guai yang dijangka akan mula beroperasi sepenuhnya hujung tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, jabatan ini akan memberikan manfaat kepada penduduk di sekitar Bera dan Chenok. Jabatan kuat itu akan dapat digunakan sepenuhnya dan ini akan memberikan satu impak positif dalam pembangunan sosioekonomi daerah Bera. Kalau sebelum ini penduduk-penduduk di kampung Guai, Ceruk Puting dan Batu Bo berurusan melalui sebahagian daripada jabatan-jabatan kerajaan di daerah Temerloh dan Maran. Selepas ini kita percaya hampir keseluruhannya boleh mereka uruskan dengan lebih baik lagi melalui pejabat-pejabat kerajaan di daerah Bera. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM ketika program lawatan kerja ke daerah Bera dan Pekan. Beliau berkata pembukaan jambatan baru ini juga dilihat dapat merancakkan lagi ekonomi masyarakat di daerah Bera. Kalau dulu banyak hasil pertanian yang mereka terpaksa jual ke Temerloh, perai-perai daripada Temerloh dan di daerah lain, selepas ni mereka boleh memasarkan barang mereka ni melalui perai-perai di daerah Bera sendiri. Jambatan Baharu Guai sepanjang 770 meter ini mula dibina pada 2017 yang menghubungkan Jalan Kampung Guai dengan Jalan Mengkarak Paluh Inai. Projek pembinaan jambatan ini turut membina sebuah jalan baharu sepanjang 799 meter bagi menghubungkan jambatan dengan jalan sedia ada di kedua-dua bahagian sungai. Universiti Otomotif DRB Highcom menawarkan sebanyak 5.46 juta ringgit tajaan pengajian kepada seramai 130 pelajar daripada keluarga B40. Pegawai khas Pejabat Naib Chancellor Universiti Otomotif DRB Highcom, Encik Abdul Syafiq Ramlan berkata, ini merupakan tahun kedua penajaan pelajar dilaksanakan bertujuan memastikan golongan tidak berkemampuan juga dapat melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi. Jadi sebenarnya beasiswa ni terbuka kepada semua. Kita buka permohonan secara terbuka melalui website kita. Cuma yang ini adalah khusus yang pihak DUN sendiri tolong cari, tolong calon dan tolong saringkan untuk kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM selepas majlis penyerahan surat tawaran Universiti Otomotif DRB Highcom beasiswa penuh derma siswa B40 kepada anak Kerdau di Pusat Khidmat Masyarakat DUN Kerdau di Temerloh. Hadir sama ialah pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Pegawai Unit Komunikasi Korporat Universiti Otomotif DRB Highcom Encik Muhammad Haikal Khairul Azman dan Pegawai Unit Pemasaran dan Tajaan Universiti Otomotif DRB Highcom Encik Muhammad Haikal Imran. Encik Abdul Syafiq berkata setiap pelajar menerima tajaan sebanyak RM42,000 bagi menampung pengajian diploma selama 2 tahun setengah, merangkumi yuran pengajian, yuran peperiksaan, asrama dan allowance sara diri. Beliau berharap penerima derma siswa ini dapat memanfaatkan peluang sebaiknya.
untuk belajar supaya dapat mengubah masa depan ke arah yang lebih baik menerusi pendidikan yang cemerlang. 6 pelajar bagi kawasan Dewan Negeri Kerbau telah terpilih untuk menerima derma siswa daripada tajaan penuh bagi jurusan Diploma in Occupational Safety and Health dan Diploma in Procurement Management. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.